Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu untuk kita meneruskan program pembacaan hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini insya-Allah kita bersama-sama membaca hadis berkaitan dengan nasihat di maqam. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa wa ja'ala yankutu bimakhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina? Faqala i'malu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, wa dzakara tamamal hadis. Muttafaqun alaih. Hadis ini daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada satu hari bercerita, dia kata kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Satu ketika kami mengantar jenazah di makam Baqi'. Baqi'il Gharqad tu mana makam Baqi'. Makam Baqi' ni kita boleh tengok hari ni kalau kita pergi Masjid Madinah, di tepi tu kita nampak Baqi'il Gharqad. Makam Baqi', tempat di mana para sahabat-sahabat dimakamkan di situ. Sampai hari ni ada lagi. Bila sampai di sana, fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lantas duduklah ia bersama kami. Faqa'ada wa qa'adna haulahu. Maka Nabi penduduk dan kami penduduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat memang begitu. Di mana ada Rasulullah, di situ mereka akan datang. Sebab mereka nak dengar apa ajaran Nabi. Mereka nak dengar apa nasihat Nabi. Mereka nak dengar apa teguran Nabi. Mereka nak belajar. Sebab Rasulullah SAW itu ibarat universiti yang bergerak. Dia adalah merupakan sumber ilmu para sahabat. Sebab itu di mana Rasulullah pergi, duduk, mereka akan duduk sekeliling Rasulullah, lingkung gitu, nak dengar apa Nabi nak cakap. Tapi pada hari itu, wa ma'ahu mikhsaratun.
pun. Ya. Pada hari itu Nabi SAW membawa satu tongkat yang kecil. Nabi bawa tongkat kecil pada hari itu. Fanakasa wa ja'ala yankutu bimakhsaratihim. Dan bila Nabi bawa tongkat kecil, Nabi mula menekan-nekan tongkatnya itu ke arah tanah. Nabi ambil tongkat itu tekan ke arah tanah. Gitu. Seraya Nabi SAW bersabda. Ya, sambil dia tekan-tekankan tongkat yang kecil itu di atas tanah, Nabi bersabda memberikan pengajarannya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Maksudnya, tiada seorang pun di antara kamu sekalian melainkan ia telah ditentukan tempatnya di neraka ataupun di surga. Nabi beritahu para sahabatku sekalian, semua kita ni, tak terkecuali walaupun seorang, Allah Ta'ala telah tentukan kita sejak azali lagi. Si fulan masuk syurga, si fulan masuk neraka. Sejak azali lagi Allah Ta'ala dah tentukan. Itulah kekuasaan Allah. Kita ni kan hamba dia. Dia kan Tuhan kita. Itu kehendak dia. Kita sebagai hamba tidak boleh melakukan apa-apa pun. Sebab itu kehendak Allah. Memang kita ada kehendak kita. Kehendak kita, ya Allah, mengapa engkau tak tuliskan semua manusia itu masuk syurga? Ya Allah, mengapa engkau tak tuliskan semua orang laki-laki itu dalam syurga? Ataupun semua orang perempuan dalam syurga? Itu kehendak kita. Tapi kehendak kita, kehendak manusia tidak ada hebatnya. Sebab kita manusia ini dicipta, bukan kita mencipta. Yang mencipta kita ialah Allah. Dialah yang berkuasa segala-galanya. Dia berhak menentukan kita. Dialah mentadbir alam ini, termasuk diri kita ditadbir oleh alam ini. Termasuk diri kita ditadbir oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya, dengan keadilannya telah menetapkan si fulan bin si fulan sebelum dia lahir lagi. Orang ini tempatnya dalam syurga, orang ini tempatnya dalam neraka. Tahukah kita ni yang mana satu? Kita tak tahu. Kita tak tahu siapa di kalangan kita ni yang Allah Ta'ala telah tetapkan dia ke syurga. Siapa di kalangan kita ni Allah Ta'ala telah tetapkan ke neraka. Kita tak tahu. Sebab itu, bila mana kita tak tahu, tanggungjawab kita ialah meneruskan ibadat kepada Allah. Sebab bagi kita, itu kerja Allah. Itu tanggungjawab Allah. Hak kita kepada Allah ialah kita menunaikan tanggungjawab kita di atas segala perintah Allah. Itu tanggungjawab kita. Adapun kerja Allah, tak usahlah kita nak masuk campur. Cuma kita dengar bahawa Allah Ta'ala ini sebelum dia lahirkan manusia ke atas dunia, dia telah tetapkan si fulan ke dalam syurga, si fulan dalam neraka. Ini kata Nabi. Nabi cerita ni di atas kubur. Semasa berada di atas kubur. Faqalu, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, afalan nattakilu ala kitabina? Wahai Rasulullah, apakah kita ni boleh hanya bertawakal saja pada ketentuan yang Allah Ta'ala telah buat tu? Nabi kata tadi, kita ni tak ada seorang pun di kalangan kita melainkan Allah Ta'ala telah tetapkan orang ni ke neraka, orang ni ke surga. Para sahabat kata, ya Rasulullah, apakah kita ni boleh hanya bertawakal saja ke atas ketentuan Allah tu? Nak serah gitu je ke? Nabi SAW pun menjawab, faqala, i'malu, beramallah kamu. I'malu, kamu beramallah. Fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kamu. Sebab tanggungjawab kita kepada Allah ialah beramal. Bukan kerja kita. Itu kerja Allah yang menetapkan orang ini ke syurga ke neraka. Sejak azali lagi. Itu kerja Allah. Jangan masuk kerja Allah. Kita hanya tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Itu saja. Sebab tu Nabi kata, i'malu, beramal kamu. Apa? Fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Karena apa? Karena masing-masing orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditentukan baginya.
Maknanya apa? Nabi kata beramallah kamu. Sebab apa? Sebab masing-masing orang akan dimudahkan kepada apa yang ditentukan baginya. Maknanya, bila azali lagi Allah Ta'ala telah tentukan si fulan ini ke syurga, maka jalan untuk dia ke syurga itu mudah aja. Bila dia sampai atas dunia ni, rajin dia beribadat, rajin dia bersedekah, rajin dia solat, rajin dia mengaji, rajin dia bangun malam. Mudah saja. Sebab apa mudah tu? Sebab di azali lagi Allah Ta'ala telah tentukan dia akan ke syurga. Tapi kalau orang itu sejak azali lagi ditentukan dia ke neraka, mudah je dia buat dosa, mudah je dia buat maksiat, beratnya dia buat amal ibadat. Sebab apa tu? Sebab di akhirat dulu Allah Ta'ala telah tentukan orang ini ke neraka. Sebab tu bila dia sampai atas dunia, berat untuk dia beribadat, berat untuk dia beramal. Jadi sebab tu Rasulullah kata, walaupun kita ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi si fulan ke syurga, ke si fulan ke neraka, maka kita jangan pertikaikan itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Bahkan kita tunduk, sami'na ya Allah, aku redha ya Allah atas ketentuan kau. Tetapi dalam waktu yang sama kita kena beramal soleh, kena kuat beramal. Sebab apa? Sebab orang yang sejak azali lagi ditentukan tempatnya ke syurga, sudah tentu orang itu akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ke syurga di dunia. Jadi sebab itu beramal, kata Nabi. Beramal. Jangan bila kita dengar Allah di akhirat, sejak azali lagi Allah Ta'ala telah tentukan orang ini ke syurga ke neraka, tak payahlah aku beramal. Kalau aku beramal pun dia tentu aku ke neraka juga. Tak boleh begitu. Masalahnya kamu tahu ke Allah Ta'ala tentukan kamu tu syurga ke neraka? Kita pun tak tahu. Cuma petanda orang itu ditentukan oleh Allah ke syurga ialah dia ni mudah saja nak beramal ibadat. Dia ni mudah saja nak pergi majlis ilmu. Mudah saja dia nak buat perkara-perkara yang baik. Patutlah. Sebab apa? Sebab dia ni telah dipilih oleh Allah sejak daripada azali lagi untuk masuk syurga. Sebab tu jalan untuk dia masuk syurga dimudahkan oleh Allah. Bukan mudah untuk datang majlis ilmu. Bukan mudah. Ya. Datang majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, bukan mudah. Tapi bila orang itu sejak azali lagi telah ditentukan tempatnya dalam syurga, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan ibadatnya di dunia ini. Jadi sebab itu para sahabat tanya, afala natakilu ala kitabina? Apakah kita ni nak bertawakal saja atas ketentuan Allah sejak azali lagi? Nabi kata, i'malu, jangan, hendaklah kamu beramal. Sebab apa? Fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kamu sekalian, karena masing-masing orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditentukan baginya sejak azali lagi. Gitu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita ada 16 orang. 16 orang yang datang menonton program kita ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya, biar semakin bermanfaat, kita dapat buat majlis ilmu. Ya, dalam rumah kita. Alhamdulillah. Baca hadis Nabi. Jadi, hadis yang kita baca ni menunjukkan bahawa Nabi ketika dia berada di atas kubur, dia masih buat lagi majlis ilmu. Ni yang dia cakap ni dengan sahabat ni adalah ketika para sahabat berada di kuburan Baqi'. Jadi para sahabat pergi nak mengkebumikan satu jenazah. Tiba-tiba mereka datang, mereka lingkung Nabi. Bila mereka lingkung Nabi, duduk saja Nabi terus bagi ilmu, bagi pengajaran, buka majlis di situ. Itu di atas kubur. Maknanya kita pergi kubur tu, hantar orang yang meninggal dunia tu, jangan isap rokok atas kubur. Jangan berborak hal dunia atas kubur. Nabi sampai saja di kubur, sementara nak menunggu jenazah itu dikuburkan, Nabi buat majlis ilmu atas kubur. Itu bagus. Ya, ini satu akhlak. Membuat majlis ilmu di atas kubur sementara menanti jenazah itu dimakamkan. Jangan berborak,
Jangan buat benda-benda yang tak ada kaitan dengan urusan agama di atas kubur itu. Ya, baik. Sekarang ni kita sampai kepada hadis yang lain pula. Suara saya boleh dengar ke kat sana tu? Tolong komen sikit. Boleh dengar ke suara saya dengan jelas? Alhamdulillah. Yang boleh dengar ke? Saya berada jauh ni, saya tak ada dekat Selangor. Saya sedang berada di Batu Pahat. Di Batu Pahat ni dia tempat di sini masjid-masjid masih lagi diimarahkan. Majlis-majlis ilmu masih lagi berjalan di masjid-masjid Batu Pahat. Jadi saya berada di Batu Pahat menyampaikan ceramah di masjid-masjid dan surau-surau. Jadi duduk sini mungkin dalam seminggu lah. Lepas tu baru balik ke Selangor. Alhamdulillah. Ya, sebab Batu Pahat dia bukan kawasan merah, dia kawasan kuning. Jadi masih lagi masjid-masjid dibenar. Solat Jumaat pun dibenarkan lagi di Batu Pahat ni. Tapi dengan menjaga SOP lah, ya, dengan menjaga SOP. SOP tu kena jaga. SOP kena jaga. Saya antara orang yang tidak bersetuju apabila ada orang-orang mempertikaikan SOP ni. Ya, SOP ni kita kena jaga betul-betul. Jangan kita bermain-main. Ya, saya tidak bersetuju bila ada orang kata ni apa ni, semayang dalam masjid jarak-jarak. Dalam sunnah Nabi tidak ada, dalam hadis tak ada. Ya, sebenarnya kata-kata begitu kata-kata yang tidak tepat. Ya, memanglah kita cari dalam hadis Nabi, tak ada hadis Nabi kata suruh kita semayang jarang-jarang. Tetapi dalam hadis-hadis Nabi yang lain, Nabi telah berpesan kepada kita, la darara wa la dirar. Jangan buat benda mudarat dan jangan mudaratkan orang. Jadi pada hari ini, dari segi saintifiknya, telah dikaji oleh pakar-pakar, bila kita berhimpun rapat-rapat, maka mudah virus itu merebak. Jadi bila kita tak pakai pelitup muka, mudah kita dijangkiti virus itu. Jadi itu semua kerja pakar-pakar. Kita orang agama ni, kita kena tanya pakar-pakar dalam bidang kesihatan, sebab kita ni pakar agama tapi bukan pakar kesihatan. Sebab itu kita jaga SOP, insya-Allah. Menjaga SOP sebahagian daripada tuntutan agama kita. Jangan kita bermain-main dengan SOP ini sangat penting kepada kita. Ya, mencegah itu lebih baik daripada berubat. Kita sambung lagi hadis kita. Hadis yang seterusnya, mendoakan mayat setelah dikuburkan dan duduk sejenak di kubur untuk berdoa ataupun beristighfar ataupun kita baca Quran. Ini aktiviti kita bila kita pergi hantar jenazah di kubur. Ya, memanglah kita nak dapatkan pahala emas 2 gunung Uhud. Itu kita hantar dia, kita ziarah kawan kita daripada sebelum dia dimandikan. Ketika dimandikan kita ada, tunggu jenazah dia. Ketika disemayangkan kita ada, ketika dikebumikan kita ada. Kita nak tunaikan hak kita kepada kawan kita. Kita dapat 2 gunung emas. Tetapi nak dapat 2 gunung emas tu kita kena jaga semua adab-adabnya. Kena jaga adab-adabnya. Bila pergi kubur tu jangan buat benda-benda yang dilarang. Nanti habis 2 gunung emas kita. Baik, mari kita tengok. Bila kita sampai di atas kubur tu apa kita kena buat. Hadis ini an Abi Amr waqila Abu Abdullah waqila Abu Laila Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Abu Amir, ada yang memanggilnya Abu Abdullah dan ada pula yang memanggilnya Abu Laila. Uthman bin Affan berkata. Jadi hadis ini yang pentingnya dia daripada Uthman bin Affan. Dia daripada Uthman bin Affan, sahabat Nabi. Qal, telah berkatalah ia. Uthman bin Affan kata apa? Apa kata Sayyidina Uthman? Dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Kata Sayyidina Uthman, ya, apabila Nabi telah selesai menguburkan mayat, maka beliau berdiri dan bersabda. Itu.
Jadi lepas Nabi kuburkan mayat, Nabi bukan duduk, Nabi berdiri tepi kubur. Nabi diri tepi kubur. Dan bila lepas Nabi diri tepi kubur, Nabi pun bersabda. Terus Nabi berikan pengajaran kepada para sahabat. Tengok, di mana saja Nabi pergi, Nabi memberikan tunjuk ajar kepada ummah. Selepas saja Nabi kebumikan mayat itu dikuburkan, Nabi pun terus berdiri di tepi kubur dan terus menyampaikan syarahannya, terus menyampaikan pengajarannya. Apa kata Nabi? Nabi kata, "Idza faragha min dafnil mayit." Nabi kata apa? "Istaghfiru li akhikum." Nabi kata, mintalah ampun untuk saudaramu. Itu Nabi pesan. Tuan-tuan yang hadir di atas perkuburan ini, sekarang ini teman kita sekarang ini sudah berada dalam kubur, berseorangan dia dalam liang lahat. Maka apa kita kena buat? Istaghfiru li akhikum. Hendaklah kita beristighfar untuk kawan kita. Minta pada Allah, ya Allah ampunkan dosa teman aku yang berada dalam alam barzah ini. Dia baru menjadi tetamu engkau ya Allah. Ampunkan dia ya Allah. Nabi pesan, tolong minta ampun untuk dia. Wasalu lahu at-tathbit. Dan mohon kepada Allah ya agar ia diberikan ketetapan hati. Sebab apa diberi ketetapan hati? Fa innahul ana yus'alu, karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat. Jadi ada dua perkara yang Nabi pesan kepada orang yang pergi kubur. Masa pergi kebumikan mayat tu. Pertama apa? Pertama, tolong doakan agar Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Satu. Yang kedua, minta Allah Ta'ala berikan ketetapan hati kepada kawan kita tu. Sebab apa? Sebab sekarang ini dia akan mendengar dentuman kaki malaikat Munkar Nakir yang datang. Sudah pasti ketakutan dia. Itu. Dan Munkar Nakir datang akan bertanya kepada dia soalan-soalan. Maka kita doakan, ya Allah berikan ketetapan hati kepada teman aku ni untuk berdepan dengan malaikat Munkar Nakir. Permudahkan ia untuk menjawab segala soalannya. Ini pesan Nabi. Ini pesan Nabi. Jangan duduk atas kubur tu sibuk bercerita pasal dunia, sibuk nak tanya nombor telefon. Kadang-kadang duduk atas kubur ni, kita boleh jumpa kawan-kawan lama kita. Sibuk tanya mana pergi, mana nombor telefon. Bukan itu maksudnya. Boleh tanya nombor telefon kawan, boleh, tapi nanti kita berada di atas kubur, kasihanilah mayat yang sedang berada di dalam itu. Nabi pesan buat dua perkara ni. Pertama apa? Minta ampun pada Allah. Ya Allah ampunkan dosa dia, Allah ampunkan. Karena kawan kita pada waktu itu memerlukan doa-doa kita. Sampai ke doa kita, sampai kepada dia, minta ampun, ya Allah ampunkan dia. Dan permudahkanlah, tetapkan hati dia ya Allah. Karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu pesan Nabi ya. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Utsman, dia kata, aku tengok Nabi SAW setiap kali dia pergi kebumikan mayat, maka dia akan berdiri di tepi kubur itu. Bila dia berdiri di tepi kubur itu, apa dia buat? Nabi pesan, naklah kita sekarang ni istaghfiru li akhikum, minta ampunlah untuk kawan kita, kawan kamu, dan salulahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan iman, ketetapan jiwa, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Jadi fahamlah kita bahawa kita disuruh pergi ke kubur itu untuk buat, inilah tugas kita duduk atas kubur itu. Baik, kita sambung lagi hadis kita. Wa an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, idza dafantumuni fa aqimu haula qabri qadra ma tunharu jururun wa yuqsamu lahmuha hatta ista'nisa bikum wa a'lamu madza uraji'u bihi rusula rabbi. Rawahul Muslim atau kama qala Nabi. Kata Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi. Amr bin Al-As ni adalah seorang sahabat Nabi yang mana dia ni adalah antara gubernur terkenal dalam Islam.
Memang orang hebat dah Amr bin Al-As ni. Dan dia gubernur Islam yang pertama di Mesir. Selepas Mesir berjaya ditakluki oleh orang Islam, dialah gubernur pertama yang dihantar oleh Sayyidina Umar untuk mentadbir Mesir. Dan Amr bin Al-As ni jugalah, dialah panglima yang pergi ke Mesir, ya, pergi ke Mesir, ya, ke sana. Soalan dia kata tadi apa? Ustaz minta pencerahan, jenazah masih ada kaitan ketetapan hati ya? Bermakna bukan untuk orang yang masih hidup saja ya Ustaz? Ya. Sebab itu tadi Nabi pesan, ya, tathbit. Tathbit itu artinya ketetapan hati. Nabi pesan, salu lahu at-tathbit. Ya, minta Allah berikan ketetapan hati pada dia. Ya, supaya dia boleh jawab soalan-soalan tersebut. Ya, kita doakan. Jadi dengan doa kita orang mukmin ni, insya-Allah Allah kabulkan, kawan kita tu boleh jawab soalan tu dengan mudah. Ya. Jadi Amr bin Al-As ini dia berpesan kepada teman-teman dia. Apa pesanan dia? Idza dafantumuni, apabila kamu sekalian menguburkan saya, fa aqimu haula qabri, berdirilah di sekeliling kuburku. Ya, dia kata jangan balik lu. Selepas kamu kuburkan aku minta kamu semua tolong berdiri di sekeliling kuburku. Lama mana? Qadra matun haru juzurun. Ya. Sekira-kira selama mana? Selama kira-kira tukang gali sekira-kira tukang sembelih menyembelih binatang ternak. Itu. Mana tak lama lah. Kita nak sembelih, katakan kita nak sembelih lembu, berapa lama agaknya proses sembelih lembu tu? Ya, kita tarik lembu tu. Ya, tarik lembu orang Arab lah. Orang Arab yang tarik lembu ni, ya. Dia tarik lembu, jatuhkan, ikat, sembelih. Lebih kurang dalam sekitar 10 minit lah. Ya, kadar apa? Kadar matun haru juzurun. Kadar sekira-kira tukang sembelih menyembelih binatang ternak. Wa yuqsamu lamahuma, dan membagi-bagikan dagingnya. Hatta tak maaf ada panggilan. Dia kata, kamu bila dah kuburkan aku, tolong jangan balik, kata Amr bin Al-As. Kamu tolong berdiri atas kubur aku. Kamu tolong berdiri atas kubur aku. Berdiri itu bukan sekadar berdiri tegak, ya, tapi berdiri sambil berdoa lah. Kadar dia apa? Kadar dia sekira-kira seorang lelaki tukang sembelih menyembelih binatang ternak, kemudian dia bagi-bagikan daging itu kepada orang. Maknanya sembelih, katakanlah sembelih binatang ternak tu, orang kata kalau orang Arab ialah seekor lembu tu dalam 20 minit itulah kita letak. Kemudian lepas sembelih tu dilapar, kemudian dibagi-bagi. Agaknya berapa jam? Sejam lah kita ambil. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini pesan Amr bin Al-As. Tolong lepas ke bumi kan aku, jangan balik dulu. Engkau kan dirilah di atas kubur aku, doakan untuk aku. Sekira-kira kadar masa seorang tukang sembelih menyembelih binatang ternak dia, siap lapar, kemudian siap bagi-bagikan daging itu pada orang. Itu kadar dia. Ya. Sebab apa tu? Hatta astaqnisa bikum. Itu sehingga saya merasa agak tenang, sehingga aku jadi tenang. Ya. Wa a'lamu madza uraji rusula rabbi, sehingga saya merasa agak tenang dan dapat menjawab apa yang ditanya oleh utusan Tuhanku. Jadi jangan balik dulu. Tolonglah jangan balik dulu. Sebab apa? Sebab aku sedang ditanya. Jadi bila aku ditanya itu, kamu berada atas kubur aku, doakan untuk aku. Jadi sehingga aku dapat rasa ketenangan dan aku dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut. Tolonglah. Ya, tolonglah. Jadi ini, ya, disebut oleh Amr bin Al-As kepada para sahabat. Ya. Jadi hadis ini telah disebutkan dengan lengkap di halaman terdahulu. Sebelum ini sebelum ini ada disebutkan hadis ini dengan lengkap, ya. Jadi ini pesanan Amr bin Al-As. Bermakna, tuan-tuan, ya,
apabila kita pergi menziarahi kawan kita, hantar dia ke kubur, tunaikanlah tanggungjawab kita kepada kawan kita yang berada dalam kubur tu. Jangan balik dulu. Ya. Kita sekarang ini atas kubur, lepas kubur tu kita buat talqin. Hadiahkan kepada dia tahlil kita, pahala tahlil, tak apa. Ya. Jadi sementara kita bertalqin itu, maka kita baca betul-betul, kemudian dalam doa talqin kita doakan semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan dia, berikan ketetapan hati pada dia agar dia boleh jawab. Jangan balik dulu. Jangan balik dulu. Doakan untuk dia atas kubur tu. Ya, kalau bagi mereka yang lambat semayang, boleh semayang atas kubur tu. Ya, kita datang jauh, tiba-tiba jenazah telah dibawa ke kubur. Tak sempat kita nak semayangkan dia. Dah dikuburkan. Ya, boleh kita berdiri depan kubur tu, angkat takbir, Allahu Akbar. Sebab semayang jenazah bukannya ada sujud rukuk. Angkat takbir terus, semayangkan. Tapi niat semayang gaib lah. Ya, niat semayang gaib sebab dia sudah tidak berada di atas dunia lagi. Dia sudah berada di alam lain. Kita semayang sunat mayat gaib. 4 rakaat. Boleh buat di atas kubur tu. Lepas tu kita berdoa lah untuk dia. Minta Allah Ta'ala permudahkan dia. Sehingga kita rasa dia dah reda. Kita balik. Bila kita tolong kawan kita, nanti bila tiba giliran kita, insya-Allah ada orang lain akan tolong kita. Jadi kita faham ya. Bila kita dah hantar jenazah, bagus hantar jenazah, tapi jangan buat kerja-kerja dunia di atas kubur tersebut. Berdoalah kepada dia. Ya, berdirilah sebentar di atas kubur tu, doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Ya, tuan-tuan yang dihormati sekalian, itulah dia hadis-hadis yang sempat kita bincang pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan dapat sama-sama kita sampaikan kepada teman-teman kita yang tak hadir. Ya, jadi saya rasa cukup sekadar itulah daripada saya. Hari tu ada saya berjanji nak bawa kopok leko ke sana, tapi tak sempat nak pergi sebab saya kena bergegas pergi ke Batu Pahat ni. Ya, jadi nanti insya-Allah bila pulang daripada Batu Pahat nanti, kita akan cerita balik tentang kopok leko yang sedap itu. Ya. Jadi itu saja. Saya doakan puan-puan semua bahagia di samping keluarga tercinta, ya, dan dapat tunaikan kewajipan kita kepada Allah sebaik-baiknya. So itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.